Apa nama, hampa rasa kalau kita ada syarikat kenderaan nasional ketiga ni bagus ke tak bagus? Adakah ia akan menjadikan harga kereta lebih tinggi ataupun macam mana? Bincangkan. Selamat datang ke Sembang and Gear. Kali ni kita nak cerita sikit pasal syarikat otomotif nasional ketiga. Apabila Cik Dad ataupun Dr. Mahathir ni dia kata kita perlu ada syarikat otomotif kebangsaan yang ketiga untuk menggantikan Proton yang sudah dijual kepada Geely, hampir majoriti, dan Pro 2 yang dikatakan tidak betul-betul kerana syarikat nasional lah. Itu pendapat masing-masing lah. Jadi dia kata syarikat kereta ni ataupun industri otomotif ni adalah satu pemangkin besar untuk kejuruteraan dan untuk teknologi di Malaysia ni, dan itulah tujuan utama dulu bila Dr. Mahathir ni dia tubuhkan Proton. Dan kita mengakui bahawa industri otomotif ni dia memerlukan pelbagai kepakaran, kerana untuk menghasilkan sebuah kereta ni kita memerlukan mereka yang pandai untuk mereka bentuk kereta, pandai menguruskan keuangan, pandai memasarkan kereta itu, dan juga akan timbul berbagai-bagai masalah perundangan sepanjang perjalanan proses pembuatan kereta dan penjualan kereta ni. Jadi undang-undang pun kita kena cekap. Jadi semua benda kita kena cekap. Jadi itu saya setuju. Tapi sekarang ni kita sedang dilanda oleh apa yang pakar-pakar sebut industri 4.0. Jadi industri 4.0 ni dikatakan ialah smart manufacturing lah. Jadi smart manufacturing ni dia bukannya sesuatu yang terlalu complicated sebenarnya. Bila kita fikirkan smart manufacturing ni, kita kena fikirkan satu versus satu lagi. Smart manufacturing ni membolehkan produk-produk lebih customize kepada keperluan kita, dan juga smart manufacturing ataupun industri 4.0 ni juga akan menjurus kepada lebih banyak perkongsian penggunaan. Kita panggil ride hailing lah, di mana kalau dulu orang panggil peribet sapu lah, sekarang kita panggil ride hailing. Dan the next step yang kita sedang tengok sekarang ialah orang membuatkan satu sistem di mana kita boleh sewa kereta untuk sejam ataupun 2 jam, ikut jam. Jadi itu perkongsian namanya. Sebagai contohnya, kereta, since kita bercakap tentang kereta ni, penggunaan kereta sebagai purata lah. Bila you beli kereta you kan, satu hari berapa jam you bawa kereta? Mungkin 1 jam, mungkin setengah jam untuk pergi kerja, 1 jam setengah jam balik. Kalau dah tak keluar lagi lepas itu sajalah penggunaan kereta untuk hari itu, kan? Jadi ini satu benda yang tak cekap. Pasal lagi 21 jam kereta tu duduk je di situ. Kita dah guna dah besi, plastik, minyak untuk hasilkan benda tu dah digunakan. All these resources jadi duduk situ. Jadi kadar penggunaan tu terlalu rendah. Bila ada ride hailing ataupun car sharing, kadar penggunaan tu akan jadi lebih tinggi. Itu pasal kita tengok sekarang ni Toyota telah melaburkan lebih $1 bilion ke dalam Grab. Kenapa? Dia dah nampak ada satu perubahan besar yang akan berlaku kepada industri otomotif. Ini bukan saya je cakap ni. Perubahan besar ni dah dilihat oleh pelbagai nama-nama besar. Sebagai contoh, Carlos Ghosn, iaitu big boss Renault Nissan Alliance. Dia ni memang terkenal dalam industri otomotif. Dia kata saya tak boleh nak unjurkan walaupun dalam masa 5 tahun akan datang macam mana rupanya industri otomotif ni, kerana terlalu banyak disruptif teknologi ataupun proses gangguan yang sedang berlaku, teknologi-teknologi baru yang akan mengubah landscape industri otomotif. Kita tengok Tesla. Tesla ni sebagai satu syarikat, ianya satu syarikat yang kecil kerana ianya menjual kereta-kereta mewah, kereta elektrik yang mewah, dan jumlah jualannya agak kecil. Tetapi Tesla sebagai satu alat pemasaran, alat mengenalkan teknologi elektrik, teknologi kereta elektrik, ia telah menang cukup besar sekali. Dengan adanya Tesla, lepas ni kalau anda nak menghasilkan kenderaan elektrik adalah lebih mudah untuk memasuki pasaran, kerana tak payah nak explain kat orang dah apa dia kereta elektrik. Tesla dah melakukan banyak kerja-kerja pemasaran ni. Dengan itu, ia telah menjadi satu disruptor. Jadi dalam tempoh 10 hingga 15 tahun, Eropah dan Jepun dikatakan mungkin tidak lagi menjual kenderaan enjin petrol dan diesel. Jadi macam mana? Apa akan berlaku? Nampak tak banyak perubahan-perubahan yang sedang berlaku? Apa yang saya merabak ni? Macam ni lah sebenarnya ceritanya. Syarikat kenderaan ketiga nasional ni, dia kena satu syarikat yang berpandangan jauh. Dia tak boleh tengok 5 tahun, 10 tahun. Dia kena tengok 20 hingga 30 tahun ke depan. Apakah teknologi-teknologi yang akan wujud dan apakah perubahan dari segi cara penggunaan kenderaan yang akan berlaku. Apabila kita lihat satu lagi teknologi, iaitu teknologi kenderaan tanpa pemandu, ini yang akan menjadi satu game changer yang paling besar sekali. Kerana apabila kenderaan itu tidak lagi perlu dipandu,
apakah perlunya kita membeli dan menyimpan kereta di depan rumah kita? Tak payah nak ada satu kereta aja, nak fikir pening kepala, maintenance lah, servicing lah, minyak lah, itulah, inilah. Kita pakai dan gunakan kereta yang kita perlukan hanya apabila kita perlukan. Sistem pengangkutan masa depan yang perlu dihasilkan oleh syarikat kenderaan automotif ketiga ini ialah satu sistem yang cukup versatile dan cukup praktikal untuk boleh mengangkut pelbagai-bagai orang ataupun barangan. Ianya perlu cukup versatile untuk boleh menjadi goods carrier ataupun people carrier. Kalau ianya cukup berpandangan ke jauh ke depan begitu, saya rasa ianya akan menjadi satu venture yang amat-amat berjaya dan mungkin menjadi pelopor di dalam dunia. Sebagai sebuah syarikat automotif ketiga Malaysia ni, dia kena fikir macam itu. Sebagai syarikat ketiga ni, ia sepatutnya menjadi disruptor kepada industri otomotif. Kalau ini sebagai satu syarikat otomotif yang konvensional, saya rasa ia akan gagal segagal-gagalnya. Apapun terpulang kepada Perdana Menteri baru kita, yang juga Perdana Menteri lama kita, untuk memikirkan apakah yang terbaik. Tapi inilah cadangan kita daripada N-Gear. Kalau anda setuju, thumbs up, tolong like. Okey, apapun minggu depan datang lagi untuk Sembang N-Gear. Kita ada cerita panas minggu depan. Jom!